Yang kedua, pemahaman kita mengatakan orang dulu-dulu tu bodoh, tu masalah dia. Yang pandai kita ya. Yang pandai kita. Kita dok anggap orang dulu bodoh, jahil, purba kala, purba wara, zaman batu. Tuan-tuan cuba tengok dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Apakah kamu menyangka bahawa kisah pemuda-pemuda gua dan apa yang dirakamkan itu termasuk dalam tanda-tanda yang luar biasa? Ajaib sangatkah manusia 309 tahun tidur? Ajaib sangatkah kata Allah? Yang kamu nak rasa hebat sangat kamu bertanya Nabi tentang Ashabul Kahfi? Yang kamu rasa hebat sangatkah cerita tentang Ashabul Kahfi ni? Hebat sangatkah cerita tentang Ar-Raqim? Tuan-tuan kena tengok. Allah Ta'ala sebut perkataan Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Saya cakap Ar-Raqim ni pasal malam ni depa rakam. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, 4, 5, 6, 7, 8, kat 10 ni. Ada 9 kamera yang merakam. Rakam bahasa Melayu, bahasa Arab raqim, raqama, raqam, dia ambil pada bahasa Arab. Maknanya perbuatan merakam tu bukan zaman tuan-tuan nu zaman Ashabul Kahfi. Allah dah cerita dah. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Yang mereka duk raqim dekat tulis dekat gua tu, gambar-gambar tu dah ada rakam. Sebab tu dulu orang cuba nak menghidupkan gambar-gambar yang dilukis di gua, di pintu-pintu gua dalam bentuk bayangan supaya benda tu boleh bergerak. Dah ada dah tuan-tuan benda-benda tu. Jangan kita menganggap bahawa zaman dulu adalah zaman kebodohan. Zaman Nabi Adam ni dah Allah ajar dah semua benda dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian kami mengajar kepada Nabi Adam nama kepada semua benda-benda. Dan kami tanya kepada malaikat, ni nama apa? Ni nama apa? Malaikat tak boleh jawab. Yang boleh jawab Nabi Adam alaihissalam. Tetapi bangsa penjajah menjajah negara-negara Islam, menyebarkan sistem pendidikan dia mengatakan bahawa orang zaman dulu bodoh. Orang zaman dulu tak erti apa. Orang zaman dulu jahil. Manusia moden ni yang canggih. Subhanallah. Cuba tuan-tuan fikir dengan kepala otak kita. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan rumah tak boleh buat? Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan baju tak boleh buat? Punya canggih kapal dia, berapa tingkat kapal dia. Tuan-tuan duk pi port, Penang port tu, duk tengok krus besarnya daripada jambatan, duk nampak dah. Ni krus binatang apa pula ni, besar tinggi ni, berbelah tingkat ni. Yang tu pun tak boleh bawa binatang ni. Yang tu tak boleh humban segala binatang tingkat bawah tu, tak boleh gitu tuan. Besar lagu tu. Besar lagu mana bahtera Nabi Nuh ni? Bayangkan tuan-tuan, kalau kapal hak kita duk nampak depan ni pun punya canggih dah, kapal Nabi Nuh lebih canggih daripada itu. Tak makan dia ombak yang begitu mengganas, menggila. Jadi pemikiran orang zaman sekarang ni tuan-tuan, dia mula menggunakan logik. Maka dia mula mempertikaikan. Mai tanya kepada hak Nabi Muhammad cakap dengan pokok ni, lagi boleh ke pokok berjalan? Bolehkah Nabi Muhammad naik ke langit Isra' dan Mi'raj? Nabi mimpi kot. Bolehkah Nabi belah bulan? Bolehkah Nabi keluarkan ayak daripada jari dia? Dia guna logik. Dia tak tahu ada satu benda yang dipanggil mukjizat, yang luar biasa, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Nama dia apa? Nama dia mukjizat. Ada Nabi yang tak mati sampai lah. Logik akal dia kata mana tak mati pula. Kita ni berapa tahun sangat boleh hidup. Pasal hang memang umur 60 mati. Manusia biasa umur 70 jalan. Umur 80 tak lama dah. Umur 40 bila-bila boleh mati.
Yang hak ditangguhkan kematian ni Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni, Allah Ta'ala tangguh ke bagi kat Nabi yang ni. Itu mukjizat untuk dia, kelebihan untuk dia. Bila tak ada iman tuan-tuan, jadi lagu tu. Sebab tu orang sekarang ni hak terlebih iman pun kita takut juga. Yang terlebih iman, tuan tahu terlebih iman, kita beriman pada Allah. Ya, hampa duk beriman dengan Allah. Esok kita kena tanya dalam kubur, man rabbuka? Hampa jawab Allah. Allah tu Tuhan ke? Allah bukan Tuhan, dia alif lam ha je. Dia bukan Tuhan, dia nama je. Allah tu hakikat dia apa? Sudah tuan-tuan. Ada juga ustaz hak mengajar lagu tu, naik pening kita. Alif lam ha tu nama dia, tapi Tuhan yang sebenar itu apa? Lah, tu nak kata apa lagi? Ini orang sekarang ni hakikat tak ada. Aduh, dia ni saya ada terlipat tang mana. Dia belajar lagu mana tak, dia kata Allah tu Tuhan. Yalah, nama dia Allah, alif lam ha. Kalau tak ada alif tak jadi dia. Lah, kalau tak ada ha pun tak jadi Tuhan dia. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kena tapih sungguhlah tuan-tuan hari ni. Sebab hari ni orang tak mau mengaji di masjid. Masjid pula baru buka. Dulu tak ada, setahun dua tak ada kuliah. Bila tak ada kuliah di masjid, orang beralih kepada media sosial. Jadi sial sungguh. Siang malam sial, duduk belajar dengan orang sial. Oh yang ni, jadi kita tak payah sembahyang no? Tak payah sembahyang, nampak dia kata apa tu? Siapa sembahyang celaka, fawailul lil musallin, nampak tu? Selagi tak khusyuk jangan sembahyang. Aku selama ni berdosa sembahyang tak khusyuk. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pasal dia main. Bila satu ruang kosong, bila satu ruang dibiarkan kosong, akan ada orang lain yang akan ambil tempat kosong. Sebab tu benda-benda tu jangan bagi kosong. Isi pengajian yang betul, supaya tak dibetulkan, tak diambil oleh orang-orang yang tak betul ni tadi tuan-tuan. Benda yang tak betul kalau diulang berkali-kali, orang akan jadi betul. Benda mohong kalau tiap-tiap kali ulang, lama-lama jadi betul. Sebab tu benda yang betul kena cerita sentiasa supaya melekat dalam jiwa kita. Satu, kita tengok daripada kisah apa nama pokok yang berjalan ni. Yang kedua, adakah pokok tu bercakap? Adakah pokok tu memahami apa yang kita cakap? Subhanallah. Dulu petua orang tua-tua, kalau pokok tak berbuah dia bercakap. Siap dia takik pokok pelang, dia takik pokok nangka, pokok cempedak. Kalau tak buah aku tebang. Saya ada kebun, saya nak buat pondok baru dekat Sungkai, kebun durian. Pokok dia tinggi pada tiang tu, sebatang tegak, dah ada 4-5 di atas. Saya kata bila lah nak buah pokok tinggi melanjut, dahan pula tak ada. Saya kata tebanglah, kita buat pondok lah sini, buat pondok pengajian. Hak di Ipoh tu pun penuh dah, tak muat-muat dah, tak pernah berbuah tuan-tuan ni. Satu hari saya duduk buah pokok tu, saya tepuk dia, tebang buang lah, kita buat pondok. Tahun tu berbuah tuan-tuan. Sungguh saya tak bohong. Hak jaga kebun tu kata, Datuk, alhamdulillah ada rezeki kita Datuk, berbuah. Tak pernah buah guys. Sudah. Ini orang tua-tua dulu, dia kata tepuk pokok tu. Saya tak tahu, bukan tak buah sajalah, buang pilih pokok ni. Dia dengar tak tak tahu bohong tak bohong. Tak percaya tanya orang perempuan yang duk rajin bercakap dengan pokok bunga. Tengok isteri tuan-tuan duk cangkung bawa gunting, duk potong pokok bunga, duk cakap seorang. Ni kalau bunga lawa cik weh. Tak tahulah, tengok pokok bunga sebelah lawa. Seorang duk kurip saya apa? Aku bagi baja dengan ni apa ni? Duk cakap dengan pokok bunga. Anak duk ngendak go tingkap. Ayuh, mak tak betul. Bila tanya dekat dia, hang cakap dengan pokok bunga ke nak? Lah rasa kalau cakap tu rasa lepas bang weh. Lepas tu dia dengar dia cakap, bulan lepas elok bunga. Sudah entah. Sebab tu ada kajian yang menunjukkan pokok dengan pokok ni pun berbicara. Pokok dengan pokok ni pun guna bahasa depa. Orang sains buat kajian ni. Cuma kita je tak faham bila masa depa ni bercakap.
Dia gunakan bahasa dia. Binatang pun ada bahasa dia. Kita tak tahu macam mana bentuk dia. Tapi orang yang biasa cakap dengan pokok ni, dia rasa macam pokok tu dengar lah Ustaz. Orang tua-tua dulu bila tengok pokok tak berbuah, dia ambil telur, dia ikat dengan benang, pergi gantung situ. Kita tanya pasal apa? Bagi dia buah. Dia telur tak ada lah ni, buah kot. Oh sudah. Saya kata kalau betul telur betul lah, yang berkulit telur buat apa? Itu petua, saya tak mau, bukan saya nak ajar so tuan-tuan ikut pula. Ni cerita pengalaman kita jumpa dengan orang yang duk dengan pokok ni. Ada hak duk bercakap, ada hak duk takik pokok. Dia takik pokok tu. Macam-macam tuan-tuan, ni cerita saja orang tua-tua dulu, tak ada kena-mengena pun dengan agama kita. Tapi nak cerita bahawa pokok ni pun memahami bahasa sama-sama mereka. Pokok ni pun ada bahasa dia. Nah, binatang ular tu pun ada bahasa dia untuk memahami di antara satu sama lain.